Okey. Okey, ini adalah Injil Barnabas. Ini adalah Injil Barnabas yang muncul yang diperkata yang ustazah buat kajian lah, dan ini dalam artikel yang insya-Allah akan publish dekat Saudi. Ini Arabic sebenarnya artikel ni. Ustazah ambil sikit gambar dia. Ini adalah tulisan Latin. Tulisan Latin dan di sebelahnya adalah tulisan Arab. Okey. Bawah lagi. Okey. Dekat sini, ni pages yang lain, kalau kita baca kat sini, kita boleh baca ni. Tulisan Arab ni kita boleh baca. Maknanya, orang yang mentahkikkan tulisan Latin ini adalah orang yang boleh Arab. Untuk yang ini, ya. Kalau kita tengok, dia kata ad-dunya la tuhibbu ibadallah al-akhyar li'annaha khafat an yukashifu wa awsa fihima wa taqsud al-ibadat al-ma'badan tusibu al-bilad wad-darar minhu. Jadi kalau kita boleh baca tulisan ni, maknanya orang yang hidup ni, yang itu, maknanya dia sekitar, dia bukan zaman Rasulullah, dia bukan zaman Ali, dia bukan zaman sahabat, dia tulisan cantik. Ni tulisan dah berlaku evolusi yang dah tinggi dah ni. Ini mungkin ditulis oleh orang yang akhir zaman Baghdad, zaman Abbasi, ataupun ditulis oleh ulama di Andalus. Sebab Andalus ni dia Europe. Dia mungkin ada kontak dengan Itali dan Rom pada ketika itu. Jadi bagaimana pula ini Injil yang dikatakan didakwa adalah Injil Barnabas? Kerana Injil Barnabas ini dia bukan berasal dalam tulisan Latin. Dia ditulis dalam tulisan Aramaik. Jadi Injil ini sebenarnya telah hilang. Injil yang asal itu telah hilang. Itu cerita dia. Injil Barnabas yang asal telah hilang, yang ditulis dalam tulisan Aramaik itu. Tak tahulah dihilangkan ke, kita tak tahu itu. Tetapi yang sampai ke kita pada hari ini dalam tulisan Latin. Kemudian ada juga diterjemahkan ke dalam tulisan Greek dan tulisan Rusia, Switzerland, Sweden dan sebagainya. Apa yang menjadi masalah di sini, di manakah Injil Barnabas yang asal? Itu. Bagi pihak Kristian, mereka menolak ini adalah Injil Barnabas. Mereka kata Injil Barnabas tak ada. Dan mereka kata kalau tengok tulisan ni bukannya maknanya Injil ini bukan ditulis oleh orang Kristian. Dia mesti ditulis oleh orang Arab yang beragama Islam. Dia tengok kepada tulisan fil hawamish itu tadi. Itu. Jadi kenapa pihak Kristian menolak sangat Injil Barnabas itu? Dia menolak kerana dia mengatakan itu bukan daripada ajaran agama Kristian. Apabila dibaca, kenapa dia kata gitu? Sebab dalam Injil Barnabas itu sendiri, memang Ustazah baca in English, Ustazah baca in Arabic. Jadi Injil Barnabas ini, cerita dia, ada seorang nama Jose Marino, Padri Jose Marino. Dia telah masuk ke library di Vatikan itu, library yang kat bawah sekali. Dia masuk bersama dengan padri besar. Kemudian dia ini cerita dia memang berniat untuk ambil Injil Barnabas yang telah ditranslate ke dalam bahasa Latin. Bila dia sampai di bawah library, di tingkat bawah itu, dia ternampak Injil itu, dia terus ambil dan diletak dalam kain, dalam tangan baju jubah dia. Dalam jubah dia, di tangan jubah dia. Jadi bila dia letak, dia tunggu Padri itu tertidur. Padri yang besar tadi tidur dan dia keluar. Itulah ceritanya
kenapa boleh keluarnya Injil Barnabas itu. Dan Jose Marino itu memeluk Islam. Ya. Mungkin sebelum tu Ustazah mungkin boleh ceritakan sedikit, sebab bila sebut Barnabas mungkin mereka yang menonton ni tak kenal siapa Barnabas, ataupun mungkin Ustazah boleh ceritakan di peringkat awal, macam selepas Nabi Isa itu ada zaman yang sahabat dia, ada zaman ini, dan kaitannya dengan mereka, pertemuan antara Barnabas dengan Paul. Okey, betul. Ustazah rasa itu tepat. Jadi sebenarnya kenapa boleh muncul cerita Barnabas ni? Ustazah tak perasan yang orang lain tak boleh ikut. Ya. Jadi sebenarnya Nabi Isa alaihissalam hanya hidup dalam hanya berada di bumi mengikut agama Islam. Nabi Isa tak meninggal. Ya, agama Kristian dikata Nabi Isa meninggal. Jadi hidup hanya 33 tahun. Berada di bumi hanya 33 tahun. Kita percaya yang mereka kata 1 AD. 1 AD hingga 33 AD. Menurut Franz Fismeyer, dia membahagikan alam sesudah alam Nabi Isa ni ada 3 bahagian. Dia kata daripada 1 AD kepada 33 AD. 1 AD kepada 33 AD dia kata ayyamu Isa alaihissalam. Hari waktu Isa. Daripada 33 hingga 65 AD dia kata ayyamu companions. Companions Nabi Isa ni, kawan-kawan Nabi Isa ni ada maratib, ada level-level. Dia bukan yang 12 orang tu, ada yang bawah-bawah lagi. Tapi yang ceritanya ialah 12 orang ni. 12 orang ni, kalau kita baca dalam tulisan Khalil Sa'adah, terjemah kepada Arabik, kitab Barnabas ini adalah yang ke-12. Barnabas ini ialah yang ke-12 daripada kawan-kawan yang 12 orang tu. Dia yang terakhir. Ya, yang terakhir dan yang paling dipercayai oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan Barnabas ini dia adalah dia mempunyai masalah dengan Paulus. Paulus ini beragama orang Yahudi. Sebelum ni Paulus ni dalam companion sudah. Kemudian bergaduh dan dia keluar. Lastlah dia ambil balik. Dan Barnabas bolehlah tasamuh. Tetapi disebabkan Paulus masuk balik, banyak data-data dalam agama Nabi Isa ini telah diubah oleh Paulus. Dia menjadi macam musuh dalam gunting dan lipatan. Ya. Jadi apa yang saya nak cerita sini, kenapa Nabi Isa alaihissalam mudah dikhianati oleh kawan-kawan dia yang antaranya yang daripada 12 orang tu. Salah seorang tu telah mengkhianati, telah memberitahu kepada pihak Rom di mana tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Dan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawan-kawan dia jaga dia? Tak pernah cakap kat orang-orang Quraisy, kat Abu Jahal semua macam mana nak tangkap, tak pernah. Kenapa ini ada perbezaan antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihissalam? Ya, Ustazah berpendapat bahawasanya Nabi Isa alaihissalam ni kawan-kawannya adalah golongan miskin. Mereka bukan golongan kaya. Mereka adalah petani, mereka adalah nelayan. Jadi bila ada unsur-unsur madiyah, ada unsur-unsur akan mendapat sesuatu, jadi mereka mudah diperdaya dan mudah pecah rahsia. Tetapi berbeza dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW di sampingnya adalah orang kaya. Abu Bakar memang kaya, jutawan. Ya, Abu Bakar, Omar memang pembesar, memang disegani. Kemudian Osman memang orang kaya. Ya, memang kaya. Dan Ali pula ialah memang dihormati. Tetapi berbeza dengan companions Nabi Isa alaihissalam. Jadi back kepada cerita Barnabas ini. Sebenarnya Nabi Isa tidak pernah menulis. Tidak pernah menulis. Jadi siapa yang menulisnya? Companions dia tu. Dia bercerita macam berceramah. Berceramah kemudian dia menulis balik. Ustazah ingat bila Ustazah baca cerita Nabi Isa ni dan companions dia, Ustazah ingat cerita di sosial. Yang memperkenalkan ilmu The General of Linguistics. Di sosial tak pernah menulis, tapi yang tulis compile the info adalah anak-anak murid dia. Jadi cerita yang sama sebenarnya. Tetapi bilakah
perjanjian baru itu ditulis? Bilakah Bible itu ditulis? Kalau kita panggil dalam Bible tu ada 2 kategori, perjanjian baru dan perjanjian lama. Yang perjanjian lama ni sikit je, 5 chapter, 5 books. Dia panggil Pentateuch of the 5 books. Tetapi the rest itu adalah perjanjian lama, perjanjian baru. Daripada perjanjian baru pula ada 4 je yang autentik. John, Mark, Matthew, dan John, Mark, Matthew, dan ada satu lagi. Dia ada 4, ya. Perjanjian lama ada 5. Jadi sekarang ni bila benda tu ditulis sesudah wafat Nabi Isa, tak ada 300 tahun dah. Macam Taurah, dia kata Taurah kan, the Old Testament itu disusun. Yang ditulis balik tu sesudah Nabi Musa AS wafat 700 tahun dah. Mana 700 tahun, 300 tahun sebelum lahir Nabi Isa AS ditulisnya. Baru ditulis Taurah itu. Makna Nabi Isa pun sama, bukannya ditulis masa zaman Nabi Isa. Sudahlah dia ubah-ubah. Companions yang tulis. Kemudian mengikut Franz Fitzmayer, dia kata daripada zaman 1 AD sehingga zaman 33 AD. Daripada 33 AD sehingga 65 adalah zaman companions. Daripada 65 hingga 95 adalah zaman evangelis. Yang banyak purak-peranda ini diubah oleh evangelis tadi. Ya, kita dengar Freemason, evangelis, orientalis, ada golongan. Tapi untuk kes kitab suci ni, the scripture adalah evangelis. Itu. Jadi ada 3 untuk maklumat pada penonton, kita ada 3 zaman. Yang pertama zaman 1 hingga 33 AD iaitu zaman Nabi Isa. Yang keduanya 33 hingga 65 itu merujuk pada zaman companion yang kita sebut Barnabas tadi. Yang seterusnya 65 hingga 95 AD. Okey, di sini saya tanya, bilakah muncul Trinity? Trinity tidak disebut dalam Bible sekarang. Tengoklah, memang tak ada. Tidak ada Tuhan, Roh Kudus dan Isa. Tidak ada dalam Bible. Trinity ini hanya diperkenalkan oleh Majlis Niksah sekitar 300 AD. 300 AD. Jadi bila 300 dia diperkenalkan, dan dia mula diletak untuk maklumat itu dalam Bible. Kemudian sebahagian daripada priest yang memang percaya dengan apa yang dibawa oleh agama Nabi Isa yang dibawa melalui Barnabas itu, mereka buang balik maklumat yang Trinity itu. Sebab tu sampai sekarang kita tak jumpa kaedah konsep Trinity itu dalam Bible. Dan antara yang buang itu Antioch of the Syriac. Priest of Antioch of the Syriac, disebabkan dia buang tu, dia dibunuh. Dan bagi orang Kristian yang percaya kepada Nabi Isa sebagai rasul, dia menganggap Antioch, orang yang dibunuh, priest of Antioch tadi yang dibunuh itu adalah mati syahid lah. Mati syahid. Okey, sekiranya tahun dalam 33 AD ataupun sekitar 65 AD kan. 65 AD ini ada satu tulisan, satu kitab namanya Injil Barnabas. Ditulis dalam bahasa Aramaik. Ketika itu bahasa Aramaik menjadi bahasa perantaraan. Bahasa Aramaik. Ada yang mengatakan bila saya baca artikel-artikel ditulis dalam bahasa orang putih tu, dia kata ada yang mengatakan Isa speak Greek. Isa speak Syrian. Tapi kesimpulan kita boleh buat, kemungkinan Nabi Isa boleh bercakap bahasa Greek sebab masa itu kekuasaannya adalah kekuasaan Rom. Rom yang menguasai Palestin itu. Masa itu kan Hellenistic Kingdom cuba mempengaruhi empire, cuba mempengaruhi pemikiran kawasan-kawasan di sekitar Palestin dan semenanjung tanah Arab pada ketika itu. Dan Nabi Musa mungkin faham Greek tetapi bukan bahasa harian dia. Bahasa harian dia kebanyakan daripada Western scholars even, dia mempercayai bahasa Nabi Isa adalah bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik. Jadi, kenapa pula Injil Barnabas yang kita jumpa ini ditulis bukan dalam bahasa Aramaik, ditulis dalam bahasa Latin? Ini sudah diterjemah. Daripada Aramaik itu diterjemah banyak. Dia diterjemah Latin, diterjemah dalam bahasa Greek, diterjemah dalam bahasa Rusia. Dia ada banyak proses. Persoalannya,
kenapa dunia Islam tak tahu wujudnya Injil Barnabas ini? Persoalannya. Dunia Islam tak tahu. Kita tidak pernah membaca catatan daripada Abbasiyah, kerajaan Abbasiyah mencerita tentang Injil Barnabas ni. Ada yang disebabkan itu, ada yang mengatakan Injil Barnabas ini adalah satu tulisan yang dibuat sekitar 1300 AD. 1300. Sebab dalam ni ada konsep yang disebut oleh Dante Alighieri tu. Dante Alighieri kata apa? Dante Alighieri kata dia sebut benda ni seperti yang disebut oleh Dante Alighieri. Itu dalam artikel Ustazah bersilap tau nak membuktikan ni. Dante Alighieri mari dulu kan dalam kitab dia tu yang dia mengatakan dia dengan malaikat Jibril tu. Malaikat Jibril berjalan pergi bermusafir di syurga dan melihat juga neraka. Cerita Dante Alighieri itu dalam dia punya buku itu, dia seolah-olah mengikut cerita Nabi Muhammad SAW berhijrah Isra Mi'raj. Dalam buku tu dia lukis dia dan gambar malaikat Jibril. Dua-dua pakai jubah. Jadi dia tengok orang dalam neraka, dia tengok macam mana kat syurga. Cerita tu sebiji macam cerita Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Jadi dalam Barnabas ada sebut seperti itu. Persoalannya sekarang, adakah Dante Alighieri itu ikut Barnabas ataupun Barnabas maklumat dalam Injil Barnabas tu yang ditulis oleh orang yang kemudian ikut Dante Alighieri. Dan Barat memang heboh cerita pasal benda ni, bincang benda ni. Ada mengatakan bahawasanya Injil ini telah ditulis oleh seorang Muslim berasal daripada Andalus. Dia mesti Arab. Dia orang kata. Kemudian dia mesti ambil cerita Dante ni. Dia mesti faham daripada dia create, lepas tu dia kata ini daripada Barnabas. Dia kata. Ustazah dalam artikel Ustazah ada hujah. Ustazah kata, macam mana pula ada seorang yang Arab daripada Andalus, daripada Spanyol, yang boleh tulis cerita yang macam ni. Siapa Dante Alighieri itu? Dante Alighieri itu hanyalah penyajak. Jadi Ustazah beranggapan kemungkinan besar Dante Alighieri yang ambil daripada maklumat dalam Barnabas. Sebab waktu itu, sebab dia ambil daripada Barnabas dan dia ambil daripada cerita Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad 517 lahir. Kemudian Isra Mi'raj kan berlaku 40 tahun sesudah itu, sesudah wafatnya isteri dia Khadijah Khuwailid itu. Jadi Allah Ta'ala nak menghiburkan Nabi Muhammad, bawalah dia jalan dengan Isra Mi'raj tu. Jadi Dante Alighieri ni hidup sekitar 1300 AD. 1300 AD, apa maksudnya? Dia hidup sesudah the golden period of Muslim dekat Abbasiyah. Jadi memang dia ikut maklumat lah daripada tu. Dan dalam buku Barnabas itu menyebut tentang keadaan yang sama. Tetapi mungkin dia bercerita. Dia bercerita sebab kadang-kadang apa yang ditulis dalam Bible tu is something that will happen. Baik, sebelum tu mungkin bila kita cerita tentang Barnabas ni dan juga kita bercakap tentang soal Trinity. Tapi mungkin Ustazah mungkin boleh ceritakan kot tentang pertemuan antara Paul dan Barnabas ni dan usaha untuk menggezetkan pandangan Barnabas dan akhirnya dinafikan dan masuklah konsep Trinity. Mungkin Ustazah boleh jelaskan berkenaan dengan itu. Okey, sebenarnya Paul ini kita sebut dah tadi ialah Yahudi yang merosakkan agama Kristian itu dari dalam. Ya, dia merosakkan agama Kristian itu, agama Nasrani itu dari dalam. Dan Paul ini sebenarnya ada satu ketika kingdom, tak silap Ustaz, kingdom of Sweden atau Estonia, dia punya permaisuri dia mengikut aliran Barnabas.
Dan memang dia berkehendakkan Barnabas yang hadir pada satu meeting tu merupakan final untuk gazetkan bagaimana keadaan Bible ini. Kita nak buat macam mana? Kita nak ambil pandangan Barnabas atau kita nak ambil pandangan Paul sebelum dia gazet tu. Ya. Jadi pada malam dia nak pergi tu, dia telah dibunuh. Barnabas telah dibunuh. Bila telah dibunuh, makna dia tak hadir kepada majlis yang bincang dekat Rom tu. Bila dia tak hadir, maka puak yang memihak kepada Paulus ambil keputusan menyokong apa yang Paulus cakap lah. Itulah menyebabkan terpesolnya maklumat yang ada dalam Bible sekarang. Dan kemungkinan besar Bible Barnabas, the Injil of Barnabas ini dihilangkan. Ataupun ingat tak pada tahun 2000, saya ingat 2005 ke apa, yang ada dalam paper tentang dijumpai satu Injil. Ya, Injil yang lama. Satu Injil ditulis dengan menggunakan kulit dalam tulisan Aramaik, bertulisan dengan tulisan emas kan. Ya. Sekarang masih lagi dipamerkan di Museum Etnologi Ankara. Ya. Jadi cerita Barnabas yang Ustazah baca dengan apa yang dijumpa dekat Turki itu adalah daripada smuggler. Dia ambil benda tu, rampas, kerajaan Turki rampas daripada penyeluduk dan dia beli daripada penyeluduk ke, dia rampas tak pasti, dan dia ambil, bila dia check carbon dating ialah 1500. Carbon dating daripada bahan itu tadi berusia 1500. 1500 zaman Nabi Isa yang zaman kita sebut tadi lah. Tiga tu. Lebih kurang gitu. Jadi bila disebut dalam tu mengikut yang kita tak kata itu I'm not claim that is Injil Barnabas, I'm not claim that. Tetapi suasana ataupun penceritaan yang ada dalam Injil itu menyebut bahawasanya tak boleh minum arak, lelaki kena mengamalkan sunat, dan kena zakat, kena solat. Dia ada benda-benda gitu dalam Injil tadi. Paling penting tulisan Aramaik tu kan. Bukan tulisan. Ya, dia tulis dalam tulisan Aramaik. Tapi perlu ingat Lutfi, Injil yang tidak diletakkan di dalam Bible sekarang ini banyak. Banyak. Injil Mary tak ada. Injil King James tak ada. Banyak. Ustazah baca tu, dia kata dalam 99 Injil tidak diletakkan di dalam Bible sekarang ini. Dia tidak consider as canonical books. Jadi apakah kedudukan Injil yang tu? Injil yang tak letak tu? Kemungkinan hilang, kemungkinan dibakar dan sebagainya. Kenapa dia tak letak? Berkemungkinan besar maklumat dalam Injil yang tidak diletakkan itu mempunyai maklumat yang sama dengan agama Islam. Dalilnya antara Barnabas tadilah yang kita boleh tu. Injil Mary pun sama. Okey. Jadinya persamaan dengan Injil yang dijumpai Padri itu macam mana? Dia jumpai dekat Istanbul tu. Yang Istanbul lah. Okey, sekarang ini pihak Vatican, yang hari itulah pihak Vatican nak beli 60 juta tak silap Ustazah. 60 juta US. Tapi Edrovan tak nak jual. Kan Pop kan pernah pergi ke Istanbul tu hari tu. Sebenarnya dia nak tengok betul ke tak. Kemudian dia nak beli. Turki tak nak jual. Dia bila tu dia orang buat satu isyarat, satu propaganda mengatakan bukan Injil Barnabas tu. Injil itulah dia kata 1300 sebab ada cerita macam Dante Alighieri cerita dalam tu. Itu hujah dia. Itu hujah.